Ini adalah episod kelima untuk Bual Bicara Buku Malaysia Nak Baca Apa hari ini, di mana kami sudah menjalankan 4 episod dalam Bual Bicara yang sebelum-sebelumnya. Dan ini, pada episod kali ini kita akan khusus membincangkan tentang young adults, tentang genre, dia bukan remaja dan dia juga bukan genre dewasa, tapi dia adalah young adults yang terletak di tengah-tengahnya. Jadi apa itu young adults dan bagaimana novelnya itu ditulis, kita akan minta dua orang panel yang juga merupakan dua orang bukuan yang terkenal di Twitter dan juga di TikTok, ataupun nama khususnya BookTok, buku campur TikTok. Kita ada bersama kita ialah Amal, dan juga bersama kita adalah Afi. Mungkin nanti saya akan minta kedua-dua panel untuk memperkenalkan diri sedikit terlebih dahulu, kemudian kita akan teruskan pada sesi kita. Jadi untuk pengetahuan followers yang baru sahaja follow saya ataupun yang baru sahaja menonton sesi ini, sesi Malaysia Nak Baca Apa hari ini dia ada 5 pusingan, di mana setiap satu pusingan tu panel akan berkongsi satu buku mengikut tema. Tema kita pada bulan ini adalah yang adults. Jadi Amal akan kongsikan satu buku, Afi akan kongsikan satu buku. Kemudian pusingan kedua kita akan ulang proses yang sama. Afi akan kongsi buku kedua, Amal akan kongsi buku kedua, sampailah ke 5 buku telah dikongsikan. Kemudian barulah kita akan buka kepada soalan daripada panel yang bersama kita di Zoom ataupun yang menonton secara live untuk tanyakan kepada panel nanti. Boleh Amal dengan Afi? Faham Tapi kan sebab banyak buku yang nak disebut ni, dia buku bersiri tau. Jadi dia dalam satu tu akan jadi bukan satu buku lah, it's one book series macam tu. Memang dalam sesi sebelum-sebelum ni pun ada je panel bersiri. Jadi siri tu kira sebagai satu buku lah, satu nama. Okay. Jadi untuk pusingan pertama kita akan teruskan pada kita punya agenda, iaitu untuk kongsikan buku yang adults. Siapa nak mula dulu? Amal ke Afi? Amal. Okey. Kita akan mulakan Amal. Buku pertama yang adult, silakan. Okey, yang adult ni ikut pemahaman saya, dia adalah buku yang dia bukanlah genre sangat sebenarnya, dia lebih kepada buku yang target audience dia adalah daripada orang yang berumur daripada 13 hingga 19 something macam tu. And then dia punya karakter pun lebih kurang umur yang macam tu lah. Jadi saya ni dah sekira bukan orang yang muda juga. Umur pun dah nak masuk 30. Jadi buku yang akan saya sebut sebenarnya lebih kepada yang adult yang lama-lama, bukan yang baru-baru sangat. Yang first yang saya nak perkenalkan adalah The Saga of Darren Shan. Not sure kalau ada siapa pernah dengar buku siri ni. Amal, The Saga of Darren Shan. Kalau ada bukunya mungkin boleh tunjukkan. Saya minta maaf, memang tak boleh nak tunjuk sebab saya dalam proses berpindah, jadi buku saya semua dalam kotak. Okey, tak apa. Kalau tak ada, kalau boleh tulis dia punya title dekat chat box. Saya akan share screen. Saya akan Google. Okey, boleh. The Saga of Darren Shan. Okey, buku ni dia adalah berkisahkan vampire. Sorry, akan nampak macam saya baca something sebab saya ada notes kat sini. Okey, jadi The Saga of Darren Shan ni adalah kisah seorang budak lelaki yang bernama Darren Shan. Dia ni pada satu hari ni dia pergi circus dengan kawan dia yang bernama Steve. And then dekat circus tu nama circus tu adalah Souk the Freak. Jadi dekat circus ni dia ada macam menarik lah, macam ada orang kata apa, freak show kan, ada bearded lady, lelaki yang boleh stretch badan, semua benda macam tu lah. And then kawan yang Steve ni tertarik dengan one of the performers, which is Mr. Lawton Crapsley. Lawton Crapsley ni dia punya show dia adalah dia mengawal labah-labah yang sangat berbisa yang dinamakan Madam Octa. Jadi Steve ni kan dia macam somehow dia macam interested gila dengan Lawton Crapsley ni. Meanwhile Darren Shan pula dia interested dengan labah-labah tu sebab dia memang someone yang obsessed dengan labah-labah lah. And then tengah-tengah malam Darren pergi menyelinap dalam circus tu dan nak curi labah-labah tu lah. And then masa dekat situlah dia macam ternampak kawan dia pergi jumpa Lawton Crapsley ni. Rupanya Lawton Crapsley ni adalah seorang vampire dan kawan dia tu Steve, dia tahu yang Lawton Crapsley tu adalah vampire sebab dia pernah nampak gambar Lawton Crapsley dalam salah satu buku dia lah. Jadi yang membuatkan saya sangat-sangat suka siri ni sebab vampire dia bukan vampire yang kita biasa dengar atau yang kita biasa baca dalam contoh Twilight atau Vampire Diaries. Kita baca vampire selalunya immortal, takkan tua,
tak mati, handsome, macam tu kan. Tapi kalau dalam The Saga of Darren Shan ni, vampire dia sama macam manusia biasa sebenarnya. Cuma dia punya DNA macam dah berubah. Instead of menua setiap tahun, dia akan setiap 10 tahun baru naik setahun. Maknanya 10 tahun manusia adalah setahun untuk vampire lah, dia macam tu. And then dalam vampire ni sendiri pun dia ada dia punya hierarchy lah. Dia ada vampire general, ada vampire prince, ada corps. Jadi kalau baca buku tu memang dia a little bit political juga. I mean politik dalam segi vampire lah. And then dia menarik sebab ada destiny, ada prophecy. Lepas tu ending dia pun memang kita tak expect lah. And then kalau korang perasan, tajuk cerita ni adalah The Saga of Darren Shan. Dan penulis dia pun nama adalah Darren Shan. Jadi dia buat macam penulis ni sebenarnya adalah Darren Shan, dia tuliskan kisah dia sendiri, something macam tu lah. Jadi itu adalah buku yang pertama lah. Buku ni total dia ada series, ada 12 buah. Dan saya baca buku ni masa saya form 3. Jadi dah lama dah, berapa ya, form 3, 15 tahun. Dekat 15 tahun dululah. Almost 15 years ago saya baca buku ni. So buku ni dah lama, tapi even saya sekarang dalam proses membaca semula pun masih lagi interested dengan buku ni. So saya letak sebagai buku pertama lah. Terima kasih Amal. Sebenarnya buku-buku yang kita baca waktu sekolah menengah, waktu kita umur belasan tahun, memang antara buku yang kita akan revisit revisit bila kita dah dewasa. Antara buku yang saya baca, of course, Harry Potter lah. Dan kalau buku penulis tempatan, penulis Malaysia yang saya suka baca ialah Misi Piramid. Nama penulis dia bukan Ummu Hani, tapi itu antara novel fiction tempatan yang saya akan baca setiap kali saya teringat nak baca, sebab dia punya memori kita bersama buku tu yang kita nak baca. Kadang-kadang bukanlah sebab cerita tu best sangat pun ataupun watak tu relatable, tapi sebab the feeling waktu kita rasa waktu usia belasan tu menyebabkan kita nak baca semula buku tu. Yeah, exactly. Tapi sometimes bila kita revisit, dia antara dua, sama ada kita akan fall back in love ataupun kita akan jadi macam, kenapalah dulu aku suka itu antara buku yang berlaku lah. Yalah. Kalau macam saya yang berlaku tu waktu dalam cerita Harry Potter, sebab bila saya baca balik, saya rasa macam sebenarnya watak Harry ni taklah segah yang kita fikirkan waktu kita remaja dulu. Dia macam banyak flaws dalam watak Harry Potter ni menyebabkan kita tertanya balik kenapa kita jadikan dia sebagai sosok hero waktu kita remaja dulu. Itu antara benda yang menarik juga kalau kita nak bincangkan buku-buku yang kita baca waktu kecil atau waktu remaja, kita baca semula waktu dewasa. Perspektif tu dah berubah dah. Terima kasih Aman. Okay. Jadi novel ni adalah The Saga of Darren Shan. Total 12 buku. Darren Shaw. Macam yang saya tunjuk di share screen tadi. Nanti lepas habis sesi nanti jangan risau, saya akan minta juga pada panel untuk senaraikan kembali buku-buku atau siri yang mereka dah baca atau kongsikan dalam sesi kita, dan anda boleh rujuk di sana nanti. Terima kasih Ahmad. Tanpa buang masa, kita nak jemput pula panel kedua kita, book talker famous, Saudari Afi. Silakan Afi. Tak famous baru. Hai, nama saya. Followers beribu-ribu. Hai, saya Afi. So today I nak share lah a bit yang I suka. So thank you to Amal. I actually pernah dengar Darren Shaw tu, tapi Darren Shan, right? Tapi I tak pernah. I think that's the one of the series I tak pernah baca lagi kot. So I think I can boleh tengok balik lah. So for my one, I think it's a mix of a mix of fantasy, sebab kalau siapa yang kenal saya, kalau siapa yang follow saya memang banyak baca buku yang bergenre fantasy lah. It's like my comfort, comfort read kan. And so, mostly YA punya yang famous pun memang banyak fantasy. True, betul. So this one yang the first one I recommend, tapi I tak rasa everyone dah baca pun. Maybe they famous sebab baru keluar dekat Netflix, tapi the first one I recommend, and this one I really ada dalam list juga. So you dah share. I think it's like it is something yang satu duology yang everyone suka lah. So basically one of the books that I recommend is Six of Crows duology. Salah satu sebab dia jadi nombor 1 I lah untuk hari ni is that firstly the dunia Grishaverse ni jadi famous sebab Shadow and Bone. So basically buku ni dia dalam satu dunia besar panggil Grishaverse. So Grishaverse ni dia ada banyak-banyak tempat. So daripada Shadow and Bone tu was like, kalau you baca Shadow and Bone is actually a year before Six of Crows ni dibuat kan. So yeah, so basically one of the reasons why I like Six of Crows. Boleh ke? I campur-campur boleh ke?
Boleh. Masalah memang sesi kita kalau nak rojak pun rojak lah. Yang penting cakap pasal buku. Alright, so basically Six of Crows ni, the reason why I like it because for those of y'all siapa yang tak pernah tahu, it's like about 6 different characters. They want to pull off like a very what you call it, a very hard heist lah. Dia macam nak kena curi something, so they offer a very large amount of money, but the place yang dia orang nak kena infiltrate tu is something yang memang susah nak masuk. So one of the reasons why I like about this book is that satu, dia very dark. Dia macam focus heist. So kalau you expect benda-benda macam fokus ke romance ke, you takkan dapat lah dalam buku ni basically. And mostly yang I nampak orang yang tak suka, either the writing is too new adult. Okay, kita kan ada young adult punya genre. Macam Amal cakap tadi, 13 ke berapa tadi? 18 lebih kurang kan. So satu lagi, there's a thing called new adult. So dia punya writing is almost that, tapi dia punya characters semua umur dalam lingkungan 17-18 tahun. That's why it's categorized as apa panggil? Young adult genre lah. Itu betul. Yang Iman tengah tunjuk tu. Itu adalah daripada Shadow and Bone series yang dia masuk karakter Six of Crows tu sebenarnya adalah prequel story lah. Cerita sebelum ni, dia tak ada pun dalam buku. So dalam buku ni dia terus cerita book, dia ni 6 orang band fit together and then they're going on a heist. So basically one of the reasons why I suka buku ni, satu, the multi POV. Kiranya buku ni bukan cerita daripada perspektif daripada seorang je, dia cerita daripada perspektif daripada 6 karakter yang berbeza. That's what makes this book interesting. And also I like that dia simple je plot dia. Cuma macam mana a band of people yang 6 orang yang sangat berbeza, which is seorang ni adalah assassin, seorang ni adalah magician, orang panggil macam magician, which is a Grisha. It's not a magician lah, dia people with powers, which is a Grisha. Seorang lagi ni macam a soldier, seorang ni tak tahulah macam mana, seorang lagi ni dia chemist. So 6 orang ni fit together, macam mana dia orang nak work together to perform the heist. Satu lagi I suka about this book is that it's very morally grey. Dia nak cakap dia baik sangat tak, nak cakap dia jahat pun dia bukannya villain in the story. Dia orang panggil anti-hero. Yeah, basically they are anti-hero. Betul, because dia nak cakap dia jahat pun tak juga, nak cakap dia orang baik pun tak juga, but dia ada reason why they do these things. Also the politics I guess in this book is not much, tapi overall I suka execution buku ni macam mana. And also the reason bayangkan I suka gila dia punya series ni sebab I beli collector's edition of both books. That's how much I like the series. I ada 2 copy, satu reading copy, satu ni display copy lah. So yeah, I rasa ni adalah salah satu YA novel yang I rasa cukup. Yang copy satu lecture memang for the sake of collecting the series. Yeah, that's why. I tak baca pun this copy. This is solely for collection purposes. Sebab sebab I kan orang kadang macam pelik kan, tapi dia punya konsep macam dia ada orang collect stamp lah, macam I collect buku juga. So ada collection tu adalah for collectors purposes only, tapi I dah baca lah buku tu. So yeah. So yeah, itulah salah satu buku yang I memang akan recommend kat sesiapa yang tanya I macam recommendation of books. Ni adalah antara nombor 1 lah. Walaupun dia very hype, tapi bagi I this is a worthy hype punya buku lah. It's a worth hype punya buku. Yeah. Lupa tadi saya nak sebut juga pada Amal dengan Afi, lepas kongsikan buku, mungkin boleh kongsikan juga kat mana boleh beli buku-buku yang dah dicadangkan tu dekat dekat mana untuk yang menonton ni boleh beli. So basically ramai juga tanya macam mana kan hardback susah nak dapat dekat Malaysia kan. Antaranya kalau collector edition, firstly kalau collectors you nak beli, boleh beli dekat Kinokuniya Malaysia, you boleh beli kat online dia atau dekat dia punya store, tapi sebab kita hampir nak kena lockdown, so online it is lah. So yeah. So antaranya sekarang ni banyak juga disebabkan ada demand tinggi. Semalam I dengar you punya session dekat Twitter juga Iman. So yeah. So demand of sebab sekarang ni demand of the book is tinggi. So kadang-kadang buku ni ada juga jumpa dekat MPH, tapi dia certain MPH lah, mostly dekat KL. Kalau you nak cari paperback, mana paperback ya? Okay. This is Crooked Kingdom punya paperback. Kalau paperback tak buka plastik lagi. I cakap ini collectors. Ada satu lagi yang dah buka. Yang I baca. I had a problem sikit. That one is like
Itu I belikan Book Excel actually. Masa tu Book Excel time Book Excel ada juga series ni tak blow up lagi. So banyak Book Excel. So actually dulu sekarang dah tak ada. That's why I tak ada Libadugo dulu. Actually semua ada daripada Shadow and Bone sampai Last Six of Course. That's why I boleh beli multiple copies. Salah satu I beli juga Carousel dulu. Tapi sekarang dah ramai dah tahu kan. So cepat habis. So antaranya yang I selalu ni Kinokuniya. Satu lagi boleh pergi your book depository lah. Cuma that one is sebulan you kena tunggu, lambat, and risikonya you tak boleh track your book kat mana. Sebab dia guna postal service Post Malaysia. And sometimes Book Depot pun dapat buku yang dah dented. Betul. Betul. Sebab dia kan pengalaman I baca ni pengalaman yang sebab I baca dia macam from different places tau. Dia akan ambil. So you tak tahu along the way tu either dekat airplane tu ke problem, masa tu sampai custom pun tengah problem, sampai Post Malaysia dia tu banyak kan. So you never know. Itulah risikonya. Tapi antara tempat yang saya nak pergi Kinokuniya lah. Itu paling I rasa antara yang paling selamat. Even though lately ni ada problem sikit. Tapi I nampak ada orang macam komplain kat I lah. Tapi selalunya I memang tak ada masalah sangat dengan Kinokuniya. Sebab sebenarnya okey. Kinokuniya MPH. Tapi paperback insyaAllah ada lah. Dan satu lagi mungkin yang boleh korang belilah dekat Bookalicious dan juga Lit Books. Mereka pun antara pengedar buku. I lupa import buku-buku luar ke Malaysia. Betul? Betul. Dia antara indie bookstore lah orang panggil. Betul. Amal boleh kongsi tak buku The Saga of Darren Shaw tu nak beli kat mana? Okay, yang Saga of Darren Shaw ni cerita dia panjang sebab masa saya mula-mula baca zaman sekolah kan. Jadi saya bukan buku saya sendiri, saya pinjam dengan orang. Okay, jadi bila dah tua ni dah ada duit sendiri baru boleh beli, baru cari, dan saya nak cari memang susah, tak jumpa dekat physical bookstore. Memang tak jumpa, saya cari-cari online, akhirnya jumpa dekat Shopee Big Bad Wolf. Satu set, the whole set. Itu pun kalau tengok cover dia is not original cover lah, cover yang dia dah reprinted lain. And then another saya nampak dekat Kindle of course ada. So pun boleh cari. And saya lupa nak share tadi, Saga of Darren Shaw ni juga sebenarnya dia ada version manga. Author dia ada buat dalam version manga juga. So if you want to read manga, then you can find the manga version also lah. Tapi manga version saya tak tahu nak cari dekat mana lah. Sebab buku ni memang I nampak dekat Bookerv kot. Dia punya used. Because this book obscure sikit lah. Jarang I susah sikit nak cari orang yang baca juga. And then I memang cari yang used pun tak ramai orang jumpa lah. So itu manga dia lah. Tapi I tak pernah baca the manga lah. I baca the novel version. Menarik. Terima kasih. Ini saya pun tak pernah baca lagi. Dia punya tahap I suka Sook the Freak ni kan. Masa zaman tu, I siap nak cari circus sebab I nak join circus. Sebab I berminat sangat dengan dia punya circus lifestyle. I faham. Kita satu tahap bila we like the world kan. So, pusingan kedua mungkin kita boleh teruskan. Amal boleh kongsikan buku kedua tak? Kemudian Afi terus masuk je kongsikan buku kedua. Okay. Buku kedua adalah Queen of Hearts trilogy. Dia ada 3 buku daripada Colin Oakes. Queen of Hearts lah. Dia basically retelling Alice in Wonderland. Kisah backstory Queen of Hearts. Dalam novel ni, Queen of Hearts tu nama dia Dinah. Masa umur dia 15 tahun, dia dah bersedia untuk take over the kingdom lah, the Wonderland Kingdom daripada bapak dia, the King of Hearts. Tapi one day bapak dia tiba-tiba bawa seorang perempuan, budak perempuan nama Victoire. Kata ini adalah anak dia juga. So masa tu Dinah ni dah rasa macam dia punya, apa orang kata dia punya tahta tu dah macam threatened lah because another person coming in kan. And then Dinah ni dia di-describe sebagai someone yang very plain looking, tak cantik. And then dia impatient, stubborn semualah, dia macam quite flawed punya karakter. Jadi si Victoire ni pula sangat disukai oleh semua orang. Dia lembut, dia cantik, semua kan. Jadi masa ni Dinah dah rasa macam rakyat pun lebih suka kepada Victoire. Bapak dia yang selama ni tak pernah tunjukkan kasih sayang dekat Dinah, nampak sayang gila dekat Victoire ni kan. Until one day
ada something jadi yang menyebabkan Diana terpaksa lari daripada istana. And then bermula hidup dia macam dekat luar istana, and then macam mana dia kembali semula ke kingdom tu untuk take over the kingdom from her father lah. And then kalau baca the whole thing, the whole trilogy ni, dia punya apa yang nak kata, nak baca trilogi ni, kita tengok Alice in Wonderland, kita nampak Wonderland ni macam satu dunia yang magical, yang penuh dengan wonder semua kan. Tapi Wonderland yang di-describe dalam buku ni sebenarnya very very sinister. Macam dia ada sebenarnya deep down rooted is something very sinister is going on inside Wonderland itself because of the king. So memang best lah baca buku ni. Dia perjalanan Diana tu, and then dia sangat menengah-tengahkan betapa Diana ni adalah someone yang flawed. And then macam Afi suka Six of Crows sebab watak dia is very grey. So sama macam ni, Diana dia bukan jahat, tapi dia macam kita manusia yang buat wrong choices, something macam tu lah. So kalau baca buku ni memang I was very very in love dengan Diana baca buku ni. So kalau tengok my TikTok video pun ada beberapa video memang cakap pasal Queen of Hearts. I will keep on talking about these books sebab dia memang one of the best lah. Masa tu I baca first time I perasan your yeah. TikTok videos. I came across this book, first book, jumpa dekat Big Bad Wolf. Masa tu tak ingat, a few years ago punya Big Bad Wolf, beli the first copy. The first book lah. Masa tu tak tahu yang buku ni bersiri. And then baca-baca, rupanya ada cliffhanger. Rupanya ada second book. Masa tu memang mencarilah second and third book. And then now orang kata dia orang susah nak cari. Tapi hari tu rasanya I nampak dekat MPH dengan Popular Online pun ada. So boleh order kat sana lah. Itu waktu pergi Bad Wolf dekat PJ, ada yang kedua punya. Dia itulah. Pertama ketiga tak jumpa. Godek memang langsung tak jumpa. Sometimes memang macam tu, agak geram lah. Dia buku kedua jada atau buku ketiga jada. I rasa kan from the second book, I nak baca yang buku ketiga tu ambil masa 2 tahun. Baru I finally jumpa the third book. Sebab masa tu belum belajar beli buku online tau. So memang setiap kedai buku yang masuk memang akan cari buku ni. Akhirnya finally jumpa dekat Melaka. Jauh dia punya perjalanan nak membaca. Yes, exactly. Ini contoh-contoh pembaca yang betul-betul tegar ya. Kalau siapa yang sedang menonton live, ini antara contohnya. Dia akan pusing satu Malaysia sampailah jumpa buku yang dimahukan. Betul. So itu Queen of Hearts trilogy lah. Baik, terima kasih. Sebenarnya buku tu saya tak baca lagi sebab memang macam saya kata, saya baru beli yang siri kedua. Yang pertama dan ketiga memang tak ada lagi. So kalau tak baca yang pertama, kenapa nak baca yang kedua kan? Yalah. Yang sebab kalau tak baca yang pertama, yang kedua memang tak make sense. Ya, sebab dia jenis buku yang memang bersambung-bersambung, bukannya buku bersiri yang boleh baca standalone. Standalone, betul. Terima kasih, sebab macam Harry Potter pun kita boleh baca standalone, kita masih boleh faham. Tapi Queen of Hearts ni tak boleh, memang kena baca. Ya ke Harry Potter boleh standalone? Sebab Harry Potter saya start baca buku 5, 6, 7 baru start baca buku 1, 2, 3, 4. Oh ya? Dan memang make sense cerita dia? Saya dengar. Boleh faham. Oh, dah macam Star Wars lah. 4, 5, 6 atau baru 1, 2, 3. Itu baru nak cakap macam Star Wars. Oh, dahsyat lah Amal ni. Narik dia punya cara bacaan dia. Sangka. Terima kasih Amal. Kita boleh bagi kepada Afi pula. Buku kedua yang adult. Silakan. Buku kedua is also a young adult fantasy. I don't know. So the second book is Cruel Prince Trilogy by Holly Black. Dia ada 3 buku. Ni buku pertama. Ni buku kedua. Sekejap, I ambil. Ni buku kedua. Ini buku ketiga. Annoyingnya buku ketiga dia tak sama size. Ya, annoying kan? Sebab I beli ni, I rasa masa tu first print. So first print kan selalunya besar kan daripada mass paperback. Kalau orang tak tahu, mass paperback ni adalah paperback yang dia dah print bila dia banyak lah. So selalunya dia akan kecil dan lagi murah. So kalau yang first print selalunya dia tiba-tiba besar. Lepas tu saya tu nak baca sangat kan dia pasal. Itulah. So yeah, basically the second book ni is Cruel Prince Trilogy. It's also a hype. Antara buku yang hype dekat TikTok. Tapi I think orang macam, I don't know lah. Orang go for the romance, I think. But for me, the romance is one thing. But I don't think banyak sangat pun romance dia. Dia buku last dia baru ada. And dia punya romance macam very angsty and slow burn. You tak nampak sangat pun. One of the reasons why I like this book was because of the politics, I guess. And then the scheming though.
So basically for those of you who don't know, dia ni macam is actually a Fae-centered trilogy. Fae ni macam Fae apa? Fairy. 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 So and then buku ni very dark. It's actually a dark trilogy, and ada orang either you will like the book or you will hate the book totally tau. And I rasa pun salah satu sebab dia marketing dia jugalah, sebab dia market the romance. But like I said just now, I preferred the plot. I think the plot and the, what you call that? Especially the second book, the plot and the political punya scheming ada semenarik lah dalam buku ni. So basically dia macam cerita pasal this girl, nama dia Jude. So awal-awal buku ni. Oh, Jude is a girl. Sebab Jude is a girl. I nampak nama dia je kan, selalu nampak video nama-nama, I thought a guy. Yeah, Jude is a girl, and the guy, his name is Prince Carden, tu yang Cruel Prince tu. So basically dia awal-awal from the start of the book, dia nampak ada seorang Fae ni who was supposed to be her father, bunuh mak dia depan dia tau. Like, literally murder depan, cold-blooded, and then dia bawa pergi Fairyland. So this Fairyland, apa nama dia, lupa. I baca tahun lepas. Lupa. Elfhame, there you go. So Elfhame ni dia macam cerita is supposed to be very nice, cantik, fair. And then Fae ni pun orang selalu tulis macam dia lagi superior, lagi tinggi, cantik semua kan. Dia lagi macam setakat dengan mortal ni macam apa je lah kau manusia biasa kan. So dekat sana itu dah penyelidikan dia. So she was considered as weak, and then dia kena bully. Lepas tu Fae ni pula fokus dengan dia macam selfish tau Fae ni. So dalam buku ni lah, sebab Fae ni different books, author dia portray Fae ni berbeza-beza. So in this one, Fae dia a bit more cruel I guess. So dia orang sangat dia macam sangat panggil apa? Macam semangat asabiah tu tinggi lah. So dia sangat menjaga lah dia punya ni. So dia kalau nak jaga, okay, I want to protect this one. So dia macam journey Jude ni to hone her powers so that no one can make her feel weak. Sebab dia ni selalu kena bully. So one of her bullies dengan macam arch nemesis dia lah. Nama dia Prince Carden. Prince Carden ni nak cakap dia jahat sangat, okay lah. Dia bukanlah jahat. Cuma dia ni macam, tahu tak jenis orang yang kalau orang kena bully, dia macam tengok je. Sebab dia kan prince kan. So orang bully untuk dia. Dia tak stop kan, tapi dia tak ada pun menyuruh orang tu buat. Tapi dia tak buat apa-apa juga. So lebih kurang macam itulah. Bystander lah. Dia macam bystander. And orang nampak dia macam itulah Carden So orang nampak dia macam dia tak ada apa orang panggil? Tak ada spine, dia macam suka memain. Tapi actually dia ni pun itulah scheming of the book tau. Like you see this person nampak weak, but then at the end of the day you'll see her macam mana dia nak gain balik power tu, something like that lah. So the first book for me was okay, but I think the second book lah yang paling I menang kot. Tengok tabbing I. The second book was the winner lah of this trilogy for me. Sebab I rasa dia gore and mungkin pasal tabbing tu, tab buku tu menarik juga Hanan, sebab saya tak buat benda tu. Saya biasa conteng je guna highlighter apa semua. So mungkin nanti Afi dengan Amal boleh kongsikan juga kenapa korang tab instead of conteng atau lipat ke atau something. Tapi nanti boleh share. Okay, sekejap lagi I share. So kalau ada masa so basically salah satu sebab, number one, I like the politics yang saya cakap tadi. Number two, I think I suka the female characters. The female character Jude dalam ni, dia bukan macam perempuan biasa tau. And then you akan kadang question lah, perempuan ni apa hal dia buat macam ni Tapi at the same time you think okay, what she did is needed to be done lah. Walaupun benda tu tak logik untuk kita manusia biasa, kita akan macam why? Tapi perasan kita memang suka morally grey characters. Sebab morally grey characters ni sebab kalau in dunia reality pun no human is perfect. And I rasa that's why kita boleh relate to morally grey characters. Sebab nak cakap kita ni baik sangat, tak juga kan macam tu lah. So I think satu lagi nanti towards the end you akan tengok macam hidden politics, hidden agendas and things like that lah. So ni antara salah satu buku yang I akan suggest ke orang. And satu quote lah I suka from this book is that power is much more easier to acquire than it is to hold on to. It's like kadang-kadang bila you in power, sekarang kan, when you're in power, the question on how you want to hold it, which and why and how will you use the power when you get it. And I suka macam mana Jude gunakan power masa tu dia dapat kuasa tu, macam mana dia serve the politics. Sedangkan dia manusia biasa, tapi after that one day dia akan rule this whole Fae yang sangat
bongkak dan very proud of dia orang punya kind. So we'll see lah how Jude survives, and that's the love story. The love interest is between her and Cardin. Benda tu not a spoiler pun, memang is in the series, but yeah, I think that's one of the reasons why. And this, I think I akan recommend juga ke orang because I suka buku ni saya, the trilogy. The last book was a bit meh for me, but some liked it. But this was the winner lah. The second book was the winner. So yeah. Lepas tu, you tanya pasal apa? Tabbing. Tabbing okay. So, I rasa tabbing ni macam ramai juga tanya. Tabbing ni, dia macam Iman buat lah. Iman, dia dalam kategori annotation. Annotation ni maksudnya you either nak ingat something ataupun benda ke, tak kisahlah. Macam I pernah tengok video Amal, dia tak ada sistem macam I. Tak ada sistem. Ya, tak ada sistem macam I faham tu. Sebab I rasa annotation ni dia berbeza pada orang. And you tak payah ikut sistem orang pun. Dia ikut suka hati you lah kan. It's your book. So macam Iman nak conteng ke apa, itu pun because it's your own book. Macam I conteng juga, tapi I conteng macam, ada buku I kat sana. There was this one book, I tengah baca buku misteri. Buku tu I conteng, tapi I tak conteng atas buku tu. I guna sticky note. Tapi I letak satu-satu tempat. Jadi tu mostly untuk misteri lah. Kalau fantasy, I tab. Sistem ni antaranya, selalunya I tab ni sebab I panggil myself extreme emotional tabber. I ni sangat emotional tau bila baca buku. So even characters yang I suka, dia ada colour sendiri. That's why colour dia banyak dalam ni. And kalau orang tanya I ingat ke tak, I ingat sebab I ada tulis buku tu. Kalau depan buku tu, I akan tulis macam guide lah. Warna ni untuk siapa, warna ni untuk siapa. Tapi selalunya I tengok buku ni, I ingat lah apa I buat. So kalau orang tanya tabbing ni basically untuk apa, macam you buat conteng tu is that you nak ingat apa the moment of in the book lah, you rasa macam menarik, ataupun quote yang rasa menarik, ataupun I akan tag world building juga. Kadang-kadang I rasa world building tu cantik ya, sebab benda tu berbeza dengan kita punya dunia kan. So I rasa benda tu akan menarik, ataupun sejarah cerita tu pun, sejarah dunia tu pun I akan tag juga. Or sometimes actions orang tu yang buatkan I tersentuh. That's why I panggil emotional table lah. So setiap kali ni untuk I berbeza-beza. Nak explain macam susah kan? Tapi bagi tabbing ni dia ikut individual lah. Sebab I tak sanggup nak menyonteng. Especially buku macam ni, I sayang. Tu je. Itu je reason I tak conteng. Sebab I sayang. Tapi bagi I, siapa yang nak conteng ke apa ke, at the end of the day, it's your book. Sebab you gonna do it when you use your own money to buy kan. So yeah. Betul. Ikut ni lah, ikut siapa yang beli buku tu, duit kita sekali kita lah nak buat apa dengan buku tu kan. Tabbing macam mana? Ada sistem tadi kata? Tak ada. Saya kalau, sebab bukan semua buku saya akan tab, bukan semua buku saya akan annotate. Sometimes bila baca tu baca je. Contoh macam ada buku yang saya baru habis baca, Rule of Wolves ni. Banyak je part yang menarik, tapi saya tak mampu nak tabbing sebab saya baca dalam 4 jam habis sekali arung. Sebab terlampau best. Kalau ada buku yang saya tabbing tu, kan kita punya tab, packaging dia kan ada colour hijau, merah, kuning, purple or something macam tu kan. So saya punya style, sebab saya ni jenis macam mana orang kata dalam kepala kan, kalau saya lebih guna colour kuning, nanti kesian colour pink tak guna. Macam tu tau. Jadi cara saya tab, contohlah saya tengah baca, macam part ni menarik, saya nak ingat next time. So saya letak colour yang paling atas. The next time saya nak tab, saya ambil the next colour pula. Jadi dia akan rotate balik. Dan in the end of the day, semua warna digunakan sama rata. Macam tu lah. So actually lagi jimat lah sebenarnya. Jadi I kan that's why I kan kalau next book tu kan I guna memang certain karakter kan warna berbeza-beza kan. So next book tu kalau warna coklat banyak I habiskan untuk I akan rasa karakter tu I guna tu sebab dia banyak. Kesian orang benda yang ada dekat dunia ni. Nanti macam-macam orang kat dunia ni. Tadi Afi dah cerita pasal novel dia, The Cruel Prince. Amal, pusingan kedua dah ke belum dia? Saya pun dah lupa dah. Sudah. Kedua Queen of Hearts tadi. Ya, Queen of Hearts. Betul. So ni yang ketiga lah. Okey, yang ketiga. Kita pergi balik pada Amal. Okey, yang ketiga kita akan pergi novel bahasa Melayu. Trilogi Gelombang Baru daripada Encik Hilal Ashraf. Saya baca buku ni this month lah untuk saya punya May reading.
dia ada total 3 buah buku. 3 buah buku ni saya habis dalam masa sehari setengah. All 3 books. Dia berkisahkan pasal seorang cikgu ni, cikgu baru, dia pergi sekolah Matri kalau tak silap nama sekolah tu, sekolah Mahat, something nama dia panjang tak ingat. Lepas tu dia jadi coach untuk pasukan bola tampar sekolah tu lah. Tapi coach lama dia cerita pasukan bola tampar ni dia macam berpecah sikit. Masing-masing ada personal problem masing-masing dan ada attitude problems, ada discipline problem. So kisahnya cikgu dia ni, the new coach ni, coach baliklah macam mana nak bawa the team untuk pergi apa nama tu yang sukan-sukan sekolah punya pertandingan tu lah. So dia lebih kepada journey diorang, macam mana they finally berubah slowly, dan benda yang paling menarik saya dalam the whole series ni adalah memang dia punya penekanan terhadap berdakwah melalui sukan. Walaupun kita bersukan, tak semestinya kita bersukan kita tak ingat agama. Or dia lebih sebab macam kita tahulah Encik Hilal Ashraf punya cara penulisan, every single thing dalam hidup kita, setiap apa yang kita buat, niat kita kembali kepada yang satu, iaitu kerana Allah. Jadi buku ni sangat menekankan dengan benda tu lah. Jadi dia kata walaupun kita bersukan, tak semestinya akademik kita tak boleh nak bagus. Just because kita nak akademik kita bagus, tak semestinya kita tak boleh beriadah, tak boleh bersukan. So dia menekankan benda ni lah. Dan dia juga ni kan pasal hubungan kekeluargaan. Kalau tengok Arjuna dengan ayah dia punya hubungan. Lepas tu macam mana, sebab saya baca ni umur saya dah 29 baru saya baca buku ni. Ini kisah budak remaja, kisah budak sekolah. Tapi bila saya baca ni saya teringat balik zaman sekolah saya dulu. Kita macam apa pemikiran kita, apa yang masalah yang kita hadapi masa zaman sekolah tu, masih boleh relate dengan apa yang ditulis ni lah. Dan dia kalau ikut sebenarnya cerita dia straightforward je. Dia pasal seorang coach yang nak bawa student dia pergi menang pertandingan kan. Tapi dia macam mana dia garap, dia nilai murni yang ada dekat dalam buku tu yang membuatkan buku ni menarik. Dan memang saya pun nampak banyak review orang tulis buku ni adalah Haikyuu Malaysia. Tapi saya tak pernah baca Haikyuu, tak pernah tengok Haikyuu, jadi saya tak boleh nak komen bab tu lah. Kena baca Haikyuu. Hafiz punya Haikyuu. Baru saja masuk fandom Haikyuu. Saya baca tweet-tweet dia kan. Welcome to the fandom, Hafiz. Saya, lepas je saya habis baca buku tu, saya ambil 3 buku tu, saya letak depan adik saya tahun ni nak SPM, dia 17 tahun ni, saya letak kat depan dia, baca buku ni, dah habis baca, datang balik dekat saya, summarize, apa yang awak belajar daripada buku ni? Sebab saya rasa memang buku ni, memang akan dapat something. Dia punya quote dalam tu memang akan dapat something. Actually hari tu saya nampak one of my friends juga lah. Itulah, hari tu actually I nampak one of my friends, nama dia New, kalau you tengok kat TikTok pun New. Dia I kenal dia from Instagram. She's also a booktuber juga. Dia minat manga. Dia pun baca buku ni, lepas tu dia pun compare buku ni dengan Haikyuu. I pun macam tengok hari tu, betul I tengok you review juga. Tu I rasa macam, boleh baca sebab I memang adalah niat nak start buku Hilal Ashraf 1 tahun ni, tapi boleh beli lagi. Maybe kena budget. Hilal Ashraf, saya suggest start Hikayat Satria Sejati. Itulah ramai juga cakap dengan saya. Basically saya minat tegar Hilal daripada remaja lagi. Saya start baca buku dia umur 14 atau 15 something itu. Start dengan Saga Hero. Sebenarnya kebanyakan buku yang dia tengah promo sekarang, itu kebanyakan buku-buku yang dah tulis waktu dengan galeri ilmu. So dia tarik balik manuskrip dan dia actually ada first book hero tu. Tapi tak baca. I tak ingat dah baca ke belum. Masa tu kecil, masa tu umur macam tu lah. Umur belas dah pada sekolah menengah dulu. Tapi saya tahun lepas baru kenal Hilal Ashraf. Tak apa. Dalam tahun lepas kenal tu dah baca semua novel yang dia tulis, yang dia terbit sendiri. 19 novel. Start dengan Sumpah Legenda. Start daripada tu, hook, terus baca semua. Setiap kali dia buat promo, beli sampailah ada all 19 lah. Memang pemilik tegar. I ingat one book daripada Hilal Ashraf I baca sampai habis lah masa sekolah menengah is yang Aku Bukan Pendosa tu. Itu bukan fiction tu. I know, dia bukan fiction, tapi itu salah satu benda I rasa masa tu I sekolah asrama penuh.
masa form 1 sama form 5. Masa buku tu datang, I rasa itu salah satu buku yang I think it changed my life lah in a way. I really like that book. Tu lah, itu ialah memori saya dengan Hilal Ashraf lah. Mungkin Iman boleh buat satu slot Hilal Ashraf sebab dia ada banyak novel, jadi kita boleh discuss novel dia sahaja. Episod kedua ke ketiga dia pernah independent, time tu dia cakap pasal buku fantasi. Ya, yang tu saya ada tengok. Menarik kan? Uh-uh. Dia peminat manga kan? Banyak kan manga-manga komik yang dibaca. Sebenarnya benda tu yang membentuk craft dia sebagai seorang penulis. Itu yang menarik sebab dia boleh ambil inspirasi, macam contoh dalam salah satu hikayat Satria Sejati kan, satu karakter tu Mikael tu kan, macam Sanji. Obviously Sanji. Tapi dia boleh obviously Sanji, tapi dia boleh buat Mikael tu walaupun kita nampak yang itu adalah Sanji, tapi Mikael masih Mikael. Kita masih tahu yang dia macam karakter dia masih Mikael betul-betul. Yes. Dan sebenarnya Hilal pandai sebab dia tahu yang peminat One Piece ramai dekat Malaysia, peminat Naruto ramai, peminat Avatar pun ramai. Jadi dia cuba nak mencipta karakter yang peminat-peminat ni boleh relate tu. Sanji ada, macam Aang ada. So macam menarik lah, bagus lah dia buat macam tu. Dan novel-novel dia pun penuh dengan terbiat-terbiat Islami macam yang Amal kata tadi, setiap benda kita buat ni ada balasan dia di akhirat. Kalau kita niat untuk ibadat, ada pahala untuk ibadat. Jadi memang kepada siapa yang mendengar secara live, Hilal Ashraf antara penulis tempatan penulis Malaysia yang anda sangat perlu baca karya-karya dia. Sekarang ni ada 19 novel dan dia akan keluarkan novel ke-20, Nirnama. Nirnama ni dia akan keluarkan dalam tulisan tak sabar nak tunggu. Memang menunggu. Itulah magnum opus dia. Dia memang nak betul-betul all out dalam Nirnama ni. Dia akan retelling hikayat-hikayat tanah Melayu. Badang, Sang Kancil, apa semua dia akan muatkan semua dalam satu novel. Itu memang tak sabar gila nak tunggu dia. Nanti kan itu yang ada tu kan, yang I nampak ada box tu kan, dia siap lukis, dia ada siap bagi macam pack tu kan, ada artwork semua tu lah. Kan, I nampak nampak menarik. Memang dia memang nak all out dah tahun ni, memang gempak gila. Thank you Amal, golongan baru Hilal Ashraf. Jadi Afi silakan, buku ketiga. Buku ketiga, okay, actually sebab ni last buku fantasy yang akan cerita lah. I lama juga fikir buku apa I nak bagi. I nak macam nak recommend Hunger Games. Tapi I macam nak reread balik. Sebab I rasa buku tu I baca masa I form 4 kot, form 3. So tapi buku tu itu I boleh cakap Hunger Games tu ada kat atas. I malah ambil. Buku Hunger Games tu adalah buku yang dia mengubah hidup I lah. Bukan mengubah hidup, dia mengubah cara pembacaan I kot. I think that was the book that made me change my style of reading, I guess, as a reader juga, secara perspektif berfikir. So buku tu kan banyak cerita pasal social, walaupun dia young adult, dia bukannya adult fantasy pun, tapi dia banyak cerita pasal social description, dan diskriminasi. Yeah, I think Hunger Game adalah one of the pioneer untuk dystopian punya writing. It's not fantasy, it's dystopian. Yes, betul. Dystopian trope antara yang paling famous dulu adalah Hunger Games. And I think it changed my perspective as a reader lah. Ada masa tu I nampak macam I actually suka buku yang banyak political scheming, especially Hunger Games dengan dia punya strong female character juga. So I perasan buku yang I suka, I tak suka character dia macam lembik sikit. I memang kurang. Dia bukanlah tak boleh baca sebab kadang-kadang series ni kan dia akan tengok progression character tu kan. Tapi I perasan I memang suka jenis yang kuat. Walaupun I tak akan jadi macam dia. I bukan orang macam dia. So, tapi sukalah cara dia protect family. Itu Hunger Games lah. Tapi buku yang I nak suggest, I pun terkejut I nak suggest buku ni. Tapi I rasa macam, I think it's a good read lah. And dia tak famous sangat pun. But I think it's a good read. The third book is Blood Air by Emily Wenzhou. Emily ni dia, she's a POC author. Kiranya kalau orang tak tahu, POC tu is people of colour. Kiranya dia Asian American. She's Chinese. And satu yang I respect buat dia, she's still working as a food accountant. Sampai sekarang dia tengah bekerja. Dia tulis 2 buku ni lah. Sekarang ada 2 buku, dia ada buku nombor 3. So Blood Air ni basically it's about dia macam kau pernah dengar Anastasia tak? Yang cerita Anastasia tu? Yes, the book Blood Air. So this is Russian princess tu kan? Yes, the Russian princess. So it's the princess
retelling of the Grand Duchess Anastasia Romanov, tapi dia buat ni macam kan dalam kalau siapa yang tengok movie Anastasia tu, princess tu macam a long lost princess kan. It's lebih kurang macam tu lah. It's a fantasy retelling, tapi beza dia Anna ni dia panggil nama dia Anna je lah. Anna ni dia ada powers tau, and power dia is she's a blood magician. Magician lagi, sorry, she's a blood affinate. Affinate ni orang yang ada kuasa. So dia antara orang dia dalam dunia ni dia macam dua kasta. Satu orang yang ada powers, satu orang yang tak ada. Yang powers ni panggil affinate lah. So she's blood affinate, tapi because she is royalty, dia ni macam even daripada kecil dia kena orang panggil apa? Dia kena hide lah daripada parents dia, sebab bila tengok royalty ni ada power, orang rasa macam takut dengan dia. So one day, satu hari ni ayah dia mati. The emperor was found dead. And masa tu dia dituduh bunuh ayah dia, sebab masa tu ayah dia macam bergelimpangan dengan darah semua, tapi sebenarnya time tu dia nak selamatkan ayah dia. So dia dituduh bunuh and dia macam kena lari lah. She's basically like the runaway princess jugalah. So the starting of the book I suka sebab this crown princess, dia nak a quest to find her father's murderer sebab dia tak tahu siapa bunuh ayah dia. And dia pergi dah cari this con man, nama dia Ramson Quicktongue. Ramson Quicktongue. This guy is like a very notorious con man lah. Macam dia famous gila kat emperor this empire. So dia work together with this person. So basically this story is told in two POV. Satu Anna, satu lagi Ramson. Tu yang I tap dua ni. Dia warna orange Ramson, warna biru Is it Anna. different POV atau one POV je? No, different POV lah, multi POV juga. Dia third point of view. I rasa buku yang third point of view dia lagi menarik sebab you boleh faham apa yang orang berbeza berfikir tu. Sebab kalau satu point of view okay juga, cuma kalau orang tu annoying, you bayangkan satu series you kena baca apa yang kepala otak dia. Twilight. So, macam yes. Oh my god, itu yang masa awal-awal you cakap kan, series yang you baca balik you rasa macam kenapa I baca buku ni. Was Twilight lah. Tapi tak boleh nak deny lah, Twilight is one of the series dia yang buka open. YA. Yes. Dia buka YA, They open the YA genre. Sebab kalau tak dulu kan it's either middle grade atau adult books terus kan. So I rasa menarik lah. So so Blood ni salah satu juga I suka, I nampak lah I punya style, I suka political writing kot dalam buku ni. I suka, I like how the author, dia banyak question balik kita soalan tu. Macam contohlah, dia tulis satu ayat ni, and then dia macam tanya balik orang, dia tanya ke orang tu sebenarnya. Orang, contohlah macam orang ni rebellion, dia tanya kat princess tu satu soalan. Tapi kita pun fikir balik, betul juga kan? Kita fikir je, betul juga benda dia cakap tu. Kita rasa macam benda tu, apa dia buat tu rasa macam tak betul. Tapi bila dia tanya balik soalan tu, kita rasa macam, I see. So especially macam ni, dia nak fight for the emperor balik. Dia nak dapat crown tu balik. Tapi untuk dapat crown tu, dia akan jadi rebellion lah. Sebab sekarang ni yang fight dengan dia makcik dia tau. Makcik dia ni jahat gila mampus. Cuma makcik dia pun ada powers juga. And dia kan ada powers. So orang rebel tu tanya dia, macam, what's the difference between you and her? Dua-dua ada kuasa. Apa beza you punya, what's the difference between you and her of the case of ruling lah. So I rasa I suka buku ni. I suka plot writing, I guess. Trophy. Buku ni nak cakap dia the best YA out there tak juga. Tapi I think I like how the author touch certain issues lah, especially on slavery. Sebab dia banyak even actually buku ni pun dulu ada banyak kontroversi pasal dia punya slavery, dia kena bully. Tak payah balik situ sebenarnya tu. People can look it up. But yeah, the author persevered and dia keluarkan 2 buku, and the second book is way it's really good. I suka the second book because first book banyak world building, second book banyak dia punya plot lah, macam nampak lah plot tu nak ke mana, apa nak kena buat. So yeah. So itulah, kalau you nak baca something yang macam very dark, buku ni sangat dark sebab dia main dengan darah, and literally ada satu scene tu dia memang habiskan darah orang tu sampai orang tu lunyai, tak ada apa-apa. You boleh imagine otak tu, macam scary jugalah. And dia memang guna darah dia ni very gore, tapi I like it. I rasa kalau you nak something yang different,
Entahlah difference kan. So YA kan macam banyak lebih kurang sama dia. Tapi I rasa it's a bit different. Tapi dia ada base YA yang sama. And romance, kalau you expect romance, buku ni pun tak banyak sangat. Dia very slow burn. Sampai second book pun tak ada benda jadi tak ada benda jadi sangat. Tapi you tahulah orang, they both care for each other. Tapi the main goal is for her is to save the kingdom lah. Tu I suka. Sebab I suka dia punya goal dia bukannya untuk cinta. Goal dia is to protect her people. The goal is for her to become a just ruler rather than someone yang bunuh orang semua, bunuh budak, bunuh apa? Kills children, kills women, kills anyone that is innocent lah. So yeah. This is the book. Ya, tu komen balik yang tadi you cakap buku ni tak adalah different sangat sebab YA dia memang dah ada certain template yang kita banyak nampak kat YA kan. Tapi for me, tak ada masalah untuk baca buku yang klise. Tak ada masalah kalau jalan cerita tu semua predictable. Bagi I, it's not a problem. As long as the writing style tu dapat hook the readers. Yes. That is still good. Tak kira walaupun benda tu dah berpuluh-puluh kali kita nampak the same thing. Contoh macam retelling lah. Kisah fairy tale kan kita nampak banyak benda yang sama. Tapi kalau dia dibuat dengan betul, then dia masih menarik. Dia masih I think yang that's best what untuk dibaca. this book lah for me, Blood and ni. I boleh suggest kat orang sebab I think writing style dia sangat menarik. Tapi ada orang dia akan rasa benda ni macam heavy, tapi sebenarnya tak pun. And dia macam, dia fast lah. You baca macam, oh. And I rasa sebabkan template yang tu juga membuatkan YA dia senang orang nak. Macam I suka baca adult fantasy juga. Macam contoh I suka Poppy War. I memang suka buku tu. Tapi, sekejap, mana buku tu? Here. I suka buku ni. Problem dia satu je, I nak sambung. Sebab I emosi tau baca buku. This is how banyak emotional I sangat emosi. I baca buku saya fantasy pula. Dia main dengan kita, dia lagi heavy, orang berhati. Sebab yang membuat kita senang nak pick up bila kita selai. Walaupun dia ada series. Sebab kita tahu benda tu dia tak akan topik tu dia tak akan se-heavy yang adult fantasy lah. So kalau adult fantasy sampai sekarang, I takut nak pick up second book. I kena mental space capacity yang okay baru boleh nak angkut second book. Tapi itulah, but I really like this series. Ni antara adult fantasy yang I suka. Aduh, tak boleh. Sorry, panjang lebar pula cakap. Mana dia dengar book lover ranting pasal buku kita. Walaupun kita tak pernah baca lagi tapi the spirit tu yang menyebabkan kita dia membuatkan kita nak baca sebab dengar orang cakap. Dia untuk membaca buku juga nanti. Kita akan pergi di kita akan letak dalam kad. Banyak sana soalan lagi dekat YouTube. Saya punya YouTube ada banyak soalan juga. Dekat Twitter dan Facebook ada lagi. Tapi tak apa, kita akan simpan akhir sesi nanti. So sebenarnya kita ada tinggal buku keempat dengan buku kelima belum share. Tapi sekarang dah 10. Kita target sampai tengah. Jadi mungkin Amal dengan Afi boleh terus kongsi buku keempat dengan buku kelima. So Amal, buku keempat kelima. Dan Afi buku keempat kelima terus. Silakan. Okay. Sebenarnya buku keempat daripada penulis yang sama yang tulis Queen of Hearts. Tajuk buku dia The Wendy Darling Trilogy. Kejap Yang ni saya boleh tunjuk sebab saya baca dekat Kindle. The Wendy, nampak tak? The Wendy Darling Trilogy. Dia ada 3 buah buku. Buku pertama tajuk Stars, buku kedua tajuk Seas, buku ketiga tajuk Shadow. Dia adalah retelling Peter Pan. Dia kan kalau dia Peter Pan is like my least favorite fairy tale. I tak suka Peter Pan. Memang tak suka. Even dia punya movie pun macam movie Disney yang paling tak banyak tengok lah, tak banyak kali tengok. Tapi buku ni I baca sebab I tahu I suka Queen of Hearts. So I believe in this author. So I ternampak dekat Kindle, terus I masuk kad, I beli, I baca. And then ini pun dalam masa seminggu habis 3 buku. Dia punya macam baca, kalau the first half kita nampak macam wah funnya yang ni Neverland. Funnya Neverland, seronoknya ada Peter Pan bawa pergi fly. Lepas tu ada macam-macam lah, macam seronok lah kan Neverland ni. Tapi rupa-rupanya Peter Pan ni sangat twisted tau. Dia sebenarnya dah dirasuk oleh satu entiti yang dipanggil Shadow ataupun Death. Dia dah dirasuk, jadi dia jadi sangat-sangat twisted dan dia sebenarnya dia culik Wendy sebab dia obses dengan Wendy dan dia jatuh cinta dengan Wendy, so dia culik Wendy
Dan dia nak Wendy stay dengan dia. Padahal sebenarnya dekat London tu Wendy ni dah ada boyfriend sebenarnya. And then bila anyone yang dibawa ke Neverland tu, makin lama kan akan lupa your life dekat your original place. Dia makin lama makin lupa. Wendy tu pun dia jadi teringat, ada something jadilah, I pun tak ingat sangat sebab I baca ni 2-3 months ago. Wendy teringat dia macam keep on rasa macam there's something missing, there's something wrong, ada someone yang macam memanggil dia balik, which was sebab dia ingat dia punya ex-boyfriend, dia punya boyfriend dekat kampung lah kan. So memang bacalah, I tak tahu macam mana nak explain sebab banyak benda yang jadi. Walaupun 3 buku sahaja dan bukunya pun not that thick, tapi banyak benda yang jadi. Macam baca buku 1 tu, baca the first half kan macam wah merrynya, seronoknya baca macam wah kan. Tiba-tiba smackdown the Lost Boys ni bergaduh dengan pirate. Captain Hook punya pirate ada yang macam mati, kena lenyek, kena pijak. Tiba-tiba gory macam tu tau. So kita jadi macam wow, dia macam tu lah. So buku ni best. Dan Captain Hook punya backstory pun menarik. Captain Hook dengan Peter Pan punya history in this book memang sedih lah. So I memang recommend. Tapi after I read this book, I try to find the physical copy. Tapi I tak jumpa dekat mana-mana. Memang tak jumpa sebab the only reason I know of this book sebab I ada Kindle, so I beli kat Kindle. Tapi I try to search online, semua kedai buku kat Malaysia ni I tak nampak offer this book. I cuma nampak dekat Book Depot sahaja. So kalau mungkin orang nak cari, boleh cari kat Book Depot lah. Ataupun I tak sure lah if anyone else know kat mana lagi boleh cari kan. Tapi so far I tahu Kindle dengan Book Depot sahajalah. And then the last book, Afi dah share Six of Crows kejap Okay, I masukkan lah sebab yang lain semua adalah series. I share the one book yang bukan series, tajuk dia The Hate You Give. I rasa ni pun one of the famous books lah. So buku ni dia bawa isu racism dan juga police brutality in USA against black people. So dia fokus, karakter dia adalah Star Carter nama karakter dia. And then Star ni satu hari tu dia keluar dengan kawan dia, kalau tak silap nama kawan dia tu Khalid. And then tiba-tiba ada polis tahan tanpa sebab. The only reason polis tu tahan diorang dalam kereta tu adalah just because they are black. Okay. And then masa tu Khalid ni dia nak reach for a comb, sikat dekat dashboard kereta. And then tanpa sebab apa-apa polis tu tembak si Khalid tu sebab dia kata dia ingat Khalid tu nak ambil pistol. So dia macam stereotype kan yang all black people adalah gangster, macam tu lah. And then Star ni dia membesar dalam not the normal hood punya hood ghetto punya neighborhood. Bapak dia bawa dia pindah untuk duduk dengan dalam golongan class upper class, suburban among the white people. Even dia pergi sekolah pun dia pergi private school. Jadi Star ni dia tak membesar sebab bapak dia nak jauhkan dia daripada that kind of life lah, the thug life kan. So dia punya penulisan kalau baca The Hate You Give dengan dia punya prequel Concrete Rose adalah kisah ayah kepada Star ni, Maverick punya story. Kalau baca dia punya penulisan memang macam kalau baca kan kita rasa macam kita tengah dengar black person tengah bercakap tau. Dia ada dia punya slang tu. Dia tulis dalam black punya slang. Awal-awal baca tu memang macam confused sikit lah sebab bahasa Inggeris dia, grammar dia is not really grammar yang kita selalu baca kan. Tapi after a while memang kita dapat lah disebabkan dia tulis dengan cara yang macam tu, kita rasa rapat dengan karakter. Memang baca buku ni pun memang banyak kali menangis lah sebab kita memang dapat rasa betapa baru Star ni dia kenal kawan dia yang dia punya white friend, nampak dia macam mana. Dia kata you are black but you are not that black. Something macam tu lah. So macam buku ni memang sedih lah. Dah habis kan buku kelima? Dah habis. Dah habis. So, the last book sebenarnya kata tadi nak bagi buku standalone, tapi sebenarnya baca The Hate You Give, kalau you baca the prequel apa tadi Concrete Rose adalah kisah ayah kepada Star. But both books can be read as standalones lah. But I prefer Concrete Rose The Hate You Give compared to Concrete Rose. The Hate You Give lagi best. Lagi orang kata apa, lagi traumatized lah. Traumatized.
Mantap. Ada je buku tu dekat bawah ni tapi tak baca lagi. Masuk dalam TBR ke. Rasa Angie Thomas dia memang I suka dia memang suka dia tulis pasal black punya ni lah perspektif. Dia panggil own voice so, kan. I rasa own voice people of colour punya author selalu macam ni kita akan boleh relate lagi in a way sebab kita pun dah kena tindas semua and everything kan. So that's why kita pun POC juga kan. Terima kasih Ahmad. Afi, silakan buku keempat ke lima. Tak kisah siri ke standalone ke, yang penting YA. Silakan. So the fourth and fifth book, I memang lama I pandang I punya shelf kan. Tapi okay lah, the fourth and fifth book sebab ni I dah baca. Antara yang I rasa I boleh recommend ke orang sebab I tanya adik I pun dia suka, adik I 16 tahun dia suka, is The Inheritance Games by Jennifer Lynn Barnes. Ini dia duology tapi ini adalah YA misteri lah. Misteri, bukan thriller, dia misteri. Dia misteri. So kalau you guys pernah tengok cerita Knives Out, dia punya template lebih kurang sama. So basically nanti dia cerita pasal this girl, nama dia Avery. Avery ni dia memang orang biasa je. Okay lah, but she's very smart. Dia memang dia budak yang pandai. So one day tiba-tiba dia dapat tahu dia inherit this billions and billions of money from this one family tau, nama Hawthorne family. Hawthorne ni macam salah satu like one of the richest family dekat US lah, dekat Texas lah. So bayangkan dia kena pergi, so she was invited to the house, and masa dia invited to the house tu baca will, atuk ni yang tinggal, yang Hawthorne ni yang mati, atuk dia ni tinggalkan semua harta family dia ni dekat perempuan ni. So and then perempuan ni dia ada satu dia dalam family dalam ni dia ada 4 anak cucu lelaki. Cucu lelaki ni pula bengang kan kalau you and dah outsider tak kenal siapa. So orang banyak buat assumption lah dia ni anak apa ni, anak secret ke, anak apa tu. Dia banyaklah dia punya misconception, tapi one of the reasons why I like this book sebab dia punya konsep cuba Google ni Iman, Knives Out. Knives Out ni movie. Dia punya template lebih kurang sama. Cuma this one is more on DYA lah. DYA kan, dia adalah sikit love triangle going on. Tapi I suka buku ni sebab writing style dia okay, and dia pendek-pendek, tapi dia keeps you on your ni lah. So you rasa macam you nak tahu apa jadi. Sebab I ni boleh dikatakan I suka tengok misteri, tapi I seasonal reader tau. Seasonal reader maksudnya kalau boleh list kan, itu last buku yang I akan ambil. Tapi I baca je. Cuma I lagi prefer tengok documentary macam true crimes ke apa. I prefer tengok tu kalau misteri. Tapi for this one, this antara buku yang macam it shocked me lah I guess. Sebab I actually liked it. I rasa I bagi 4.25 kot this book. And then my sister pun I tanya dia punya pendapat. Dia sangat suka buku ni. Adik I 16 tahun cerita dia kan. She really likes the book. Sebab dia punya aspek, sebab perempuan ni kan pandai, and she's not the typical girl. Dia memang ada konsep macam Princess Diaries sikit lah. Princess Diaries, Knives Out kind of thing. If you like that series, you like that kind of story, you akan suka buku ni. Another thing sebab rumah dia macam atuk dia ni suka puzzle tau, dengan cucu-cucu dia. So dia lay out a lot of clues for them to figure out kenapa dia pilih Avery ni as dia punya heir daripada orang lain. Sedangkan mak dia dapat berapa memang dikatakan 100% tu 80% punya harta semua Avery punya. So semua orang kena bayar dengan dia kan. Tapi adalah kes kena bunuh, ada orang nak attempt to murder her lah, apalah. Tapi at the end of the day nanti dia akan nampak lah. So sekarang ni baru keluar buku 1, buku 2 keluar tahun ni. Sekejap, saya cakap dia. Oh ya. Yeah. So, basically this is a mystery. Kalau nak tengok, boleh baca lah. Buku dia banyak pasal gaming juga. You banyak berfikir. So, dia menarik buku ni. Nanti second book keluar tahun ni. And the last book yang I nak recommend. I rasa I recommend ke everyone kot buku ni. This one, I actually banyak nak recommend. Tapi adik I tak baca lagi tau. Tapi I tahu best. Tapi I macam akan mention lah, honorable mentions kan. Tapi this one ni YA, orang panggil YA apa? Contemporary. 10 Blind Dates by Ashley Elston. Buku ni bagi I simple. Plot dia sangat simple. Tapi I rasa buku ni as a Malaysian lah,
kita boleh relate kot walaupun dia Mak Saleh. So basically buku ni pasal this girl nama dia Sophie. Dia ada boyfriend. Lepas tu a week before Christmas, boyfriend dia break up dengan dia. Lepas tu dia dengan hati yang sedih, dia pergilah balik rumah nenek dia. Lepas tu nenek dia ni macam, dia ni ada family yang besar tau. So nenek dia Mexican, dia macam Hispanic lah, dia mix Mexican family. So her family, satu yang I suka, I rasa boleh relate sebab family Emily Sophie ni dia sangat besar, macam ramai cucu. Lepas tu you ada macam konsep macam makcik-makcik bawang kat situ. So what happened was nenek dia ni sporting. So time tu parents dia tak ada untuk celebrate Christmas. Parents dia pergi rumah kakak dia nak bersalin. So dia suggest, okay, apa kata kita buat 10 blind dates untuk Sophie ni. Arrange 10 blind dates for her daripada a week before Christmas tu sampai New Year's Eve. So kan 10 blind dates tu dipilih oleh ahli keluarga dia. So first date ni I yang pilih. I cousin pertama arrange lah dengan lelaki siapa dia nak blind date. So sampailah tu. Tapi the reason why I really like this story sebab aspek family dalam cerita ni. Dia comel gila. Lepas tu untuk family yang besar macam family I memang family besar. Dia remind me of raya sebab kan Christmas kan festivity kan. Dia remind me masa raya, time kecil-kecil dulu, tidur ramai-ramai bergelimpangan dengan your cousin dekat depan TV kan. Macam tu, dia konsep, dia memang ada benda tu. So bayangkan dia balik dia blind date dia tu, nanti semua orang macam makcik-makcik, macam makcik-makcik bawang, your auntie-auntie. So I don't know, I really like this story lah. Ini antara yang I akan recommend ke orang kalau YA contemporary. Dia simple je plot dia, tapi I rasa ni senang nak baca, cepat, lepas tu dia makes you feel good. So yeah. So tu lah, tu 5. Dah 5 dah tu. 5 kan. Sebenarnya menarik juga 10 blind dates tu sebab sebenarnya saya pun dah lama tak baca buku-buku yang bertema romance atau rom-com ni. So maybe it's a good start lah untuk try 10 blind dates ni. Beli dekat mana? Kino? Ni I beli dekat Borders. Borders yang banyak ada stok. I nampak 10 blind dates, lepas tu Popular. Yeah, I think I saw dekat Popular juga. Borders Popular. MPH ada kot, ada someone tag I, dia beli, I tak ingat. Kinokuniya hari tu tak ingat, tak sure ada stok ke tak. Tapi yang ingat I beli Borders murah lah. Masa I beli berapa? RM15 kot. Buku baru sebab kenapa? Time tu dia sale. So yeah. Dia berapa harga murah kan. Okay, jadi kita dah habis 5 pusingan. Yeah. Daripada Amal dengan Afi, mereka dah berkongsi 5 buku ataupun siri daripada YA. Ada YA contemporary, ada YA fantasi, thriller dan sebagainya. Jadi ada beberapa soalan daripada penonton untuk tanyakan kepada Afi dengan Amal. Yang pertama, ni sebenarnya soalan lebih kepada host sendiri. Dia tanya apa? I noticed that women dominate YA fiction compared to men in that field. So for men, what kind of reading field do they dominate? Tak tahulah sebab perempuan lebih suka tunjuk orang baca YA. Maybe from you guys punya perspektif dulu. Macam daripada pandangan korang apa yang lelaki suka baca sebenarnya? Then baru saya akan jawab sebagai seorang lelaki yang sebenar. Saya based on pemerhatian apa yang nampak orang share lah. Usually lelaki yang saya nampak Malaysian punya, diorang banyak share either non-fiction ataupun mystery, thriller, crime, those kind of genre. Kalau yang I nampak yang baca YA ni, yang I nampak yang overseas punya adalah LGBT punya guys. Tapi kalau yang Malaysian punya guys, memang mostly crime, thriller, that kind of yang heavy punya genre. Dan non-fiction, mostly banyak memang I nampak banyak non-fiction lah. Satu pemerhatian yang mungkin agak tepat juga sebenarnya. Tapi Afi, what do you think? From my perspective lah, ini antara I tengok kawan-kawan I, YA ada tapi tak ramai. Dia ada tapi tak ramai. Maybe sebab kalau kita so maybe it's catered to how, I don't know lah. Authors perempuan dan most main character perempuan. Yeah, maybe. Itu salah satu sebab maybe why apa tu, most lelaki tak ni, even my best friends pun either I nampak dia hanya non-fiction
non-fiction, I tanya dia juga. I actually ask him like, why did you read non-fiction? Why you prefer non-fiction more than fiction kan? Dia cakap sebab non-fiction ni dia tak payah fikir sangat. Dia benda tu fakta, benda tu boleh membina you. Tu ada macam salah satu I macam okay, I faham lah. I respect his ni lah. Salah satu lagi dia I nampak dia tak more baca to action pack, I guess. adalah my reason. Reason your friend tak baca non-fiction dan tak baca fiction adalah the opposite reason kenapa I tak baca non-fiction. I tak baca non-fiction sebab I tak nak fikir. Tapi dia tak baca fiction sebab dia tak nak fikir. Interesting juga cara orang berfikir. Dia tak nak beremosi sebenarnya. Yes. Betul. Kalau I cakap sebab kadang-kadang bila you once into it, dia susah nak keluar daripada benda tu. Salah satu lagi I rasa kalau I nampak lelaki dia akan go for adult fantasy juga. Dia lebih older punya characters age kan. Adult fantasy sebab macam kita pun I rasa macam kita pun umur. Faktor umur jugalah in a way sebab kita lagi enjoy benda tu sebab dia punya characters tu dia tak ada buat benda-benda yang you rasa macam kenapa you why would you do this you akan rasa benda tu. So I nampak macam tu. Lagipun satu lagi I nampak macam dominasi kalau kat Malaysia, kalau among my friends jugalah, dia akan prefer movie yang kalau cerita Korea tu, kalau I suggest buku cerita yang macam apa panggil con man ke, benda yang bukan romance based. Itu I nak sebut. Sebab YA kalau you perasan dia banyak romance based. I perasan lah itu kalau romance based. I nampak based on my friends lah yang I nampak dia prefer buku yang bukan romance tu adalah dia punya main goal lah. In a way lah. Bukan nak cakap je yang baca YA tapi so as Iman, apa pendapat you? Basically betul lah semua. Sebab memang kita orang lebih suka benda yang aksi, yang tumbuk-tumbuk, tembak-tembak, duduk-duduk semua tu kan. Dan memang itu dominan. Tapi yang baca YA tu mungkin ada tapi tak ramai. Betul lah tu apa yang korang dua kata. Ya, tak ramai. Itu jawapan dia. Dia macam dia bergantung kepada you punya zaman sekolah dulu. Ya betul. Sila. Dia macam I katalah kan kita, sorry tengah lagging. I lagging ke you guys yang lagging? Terrekaman. Tak, I cakap lah sebab macam tadi Afi cakap based on umur kan. Sebab masa I zaman sekolah I nampak kawan-kawan I, classmates I yang baca YA. Tapi once they get older, dia dah tak ingat dekat that genre, dia dah start baca genre lain. Tapi macam kita masih lagi follow up dengan new YA yang coming in. So maybe bagi lelaki once dia dah reach certain age, dia nak baca something yang more serious. Something yang more action pack or something macam tu lah. Betul. Even saya sebagai seorang lelaki pun tak pernah terfikir pasal benda tu. Terima kasih sebab bagi new perspektif pada saya. Next, ada satu lagi soalan daripada Ryan O'Neill Johnson. Dia ada tanya, sekarang kita hidup dalam era baru, maka kebanyakan cita rasa pembaca berubah. Pada pendapat anda, adakah genre klasik masih relevan untuk dibaca sampai sekarang? Kalau ya, kenapa? Dan kalau tak pun kenapa? Ada satu lagi soalan daripada Harina. Itu lagi simpan. I tak baca klasik sangat. Yes. Okay. I tak baca klasik sangat, so I cannot really comment. Klasik yang I dah baca cuma Alice in Wonderland, Wuthering Heights, 1984. I rasa 3 tu yang klasik yang I baca. I try baca Les Miserables tu, tapi I dapat 100 pages je, lepas tu tak boleh nak go in. Dia mostly sebab dia punya, I rasa klasik yang personally I punya, why I cannot get into klasik sebab dia punya writing style. Penulisan dia adalah cara penulisan orang pada zaman tu, jadi macam bagi I tak boleh nak masuk, tak boleh nak. Betul. Ada satu buku tajuk dia The Time Machine kot. Dia adalah pioneer kepada time machine punya konsep dalam literature. Buku tu nipis je, dalam 100 lebih sahaja pages dia. Tapi I rasa I baca dalam beberapa puluh pages je, I rasa I literally memang I ambil buku tu, I campak ke dinding. Sebab annoying sangat dia punya penulisan tu, memang I tak faham. Dia punya sentences run on panjang-panjang dan dia punya paragraph rasanya 2-3 muka surat.
tapi masih satu paragraf, I tak boleh nak masuk. So kalau bab klasik I tak boleh nak komen lebih, I tak sebab memang tak baca sangat lah. Ada berbondong-bondong buku klasik berderet kat bookshelf tu, tapi baru baca 2-3 je. Tak dapat nak masuk sangat. Tapi baca klasik? I ada baca a few lah. Yang dulu I baca yang betul-betul habis Wuthering Heights, tapi itu pun itu a long time jugalah. Pride and Prejudice. Lepas tu satu lagi I baca hari tu. The Great Gatsby. Tu ya, tak jugalah. Tapi bagi soalan tu susah juga sebab I'm not a season, macam jugalah I bukannya avid fiction klasik. So even in dunia sekarang pun, era baru pun, klasik tu pun dia membawa banyak pengajaran kepada kita. Ada certain kawan I tanya kawan I ni, I cakap best jugalah in a way bila you're in the book community, bila you berkawan dengan ramai orang, you akan share pendapat kan. Even though I tak baca sangat klasik and dia tak baca sangat fantasy, tapi we can be friends and we can still share our thoughts. So based on my friend, dia memang an avid classic reader, and antara buku yang dia suka bagi I, sebab dia cakap the reason why classic ni still relevant sampai sekarang, sebab classic ni mengajar kita benda, sebab kadang-kadang ada benda tu predicted tau. Contoh macam 1984, it predicts what the government is now. Yeah, it's basically that, especially Animal Farm. Kalau you pernah baca Animal Farm pun, dia buku tu macam nipis je, cerita pasal pigs kan. Macam mana dia makan orang lah apalah. But then it relates balik kepada dunia sekarang yang berlaku sekarang, tapi it was written way before our time. So dia bukanlah sejarah, tapi dia macam ibarat even era baru pun ada orang akan appreciate klasik. Maybe salah satu sebab dia punya literature kan. Literature, bahasa. I memang respect siapa yang baca klasik, sebab for me myself, kita dengar kawan kita cakap, menarik juga buku buku klasik kan. Cuma itulah, based on soalan yang siapa tadi, Ryan tu tadi, relevant, tapi it's not for everyone. Dia bukan untuk semua orang. Maybe orang yang boleh appreciate bahasa yang ditulis at that time lah. Itu opinion I kot. Sebab kadang-kadang apa yang dia tulis masa tu, dia still, kalau you perasan, most of the books sometimes dia based on balik kepada classics. From the classic itself, it's written based on the classic tu jadi apa yang buku sekarang lah. So nak cakap relevant, dia still relevant ni era baru. Cuma untuk orang yang appreciate tu, kita tengoklah siapa yang appreciate ke tak. Cuma tahun ni I ada aim satu, kawan I dia surat pertama nak baca tahun ni. Tengoklah. Terima kasih Amal dengan Afi. Ya. Menjawab soalan tak? Aku tak menjawab soalan. Kita pun ada soalan daripada dekat chat box ni. Soalan pertama daripada saudari Harlina. Dia ada tanya kepada Amal. Mungkin Amal boleh jawab soalan tu? Apa ya? Sorry, I punya internet connection very slow. Apa soalannya? Soalan dia ada kata, sesuai tak buku novel The Hate You Give tu untuk dibaca untuk tambah kefahaman tentang isu racism terhadap black people? Okay, sebab ini adalah satu novel yang ditulis memang oleh black author. My recommendation, buku tu boleh dibaca untuk you understand the struggle, sebab memang dia bagi tahu apa yang dia sendiri alami benda tu. Jadi kita boleh faham in the emotional side of the whole situation. Tapi kalau nak tahu macam secara lebih mendalam ataupun the history behind, kena cari bahan bacaan lain ataupun tengok dokumentari lah. Tak boleh guna just that one book untuk kita betul-betul faham, sebab isu black people dan white people dekat US ni
bukan baru hari ni punya isu, dia beratus-ratus tahun punya isu. Daripada slavery zaman beratus-ratus tahun dulu punya history dia sangat deep. Jadi kita tak boleh guna satu buku tu saja untuk kita faham the whole situation. Jadi buku ni bagus untuk membuka mata kita dari emotional side. Tapi sebenarnya ni pun memang surface sangat. Dia ada banyak lagi deep rooted problem lah dalam ni. Sebab tu sampai sekarang isu dia orang tak pernah settle. Dia punya history sangat panjang. Setuju. Soalan seterusnya daripada New kepada dua-dua panel, apakah nilai-nilai yang sangat common dijumpai dalam YA? Contoh nilai-nilai yang boleh diambil oleh kita sebagai orang dewasa yang kita dapat belajar daripada buku-buku YA. Silakan. I rasa perseverance lah. Apa yang kita perasan, dia punya main character usually, tak kira macam mana the bad guys try to bring them down, diorang tak akan stay down. So I rasa that kind of spirit, even turun pun kita masih boleh, kita that survival instinct yang ada dalam karakter YA tu, kita boleh follow benda tu. Tu yang memang paling common yang I terfikir kalau kita tengok Hunger Game, Katniss, survival instinct dia. Kalau kita baca Divergent, siapa Tris, dia punya survival, dia nak survive. Dan yang seterus-terusnya lah. So usually the survival instinct, and then the secondly yang I nampak is the friendship lah. YA sangat kuat friendship dan found family trope. Dia family sendiri kurang sikit tau, found family yang dia buat through dia journey tu yang dia orang jumpa tu, memang kita dapat ni lah. So hargai orang yang bersusah senang dengan kita walaupun tak ada blood connection dengan kita. Saya setuju. Tak setuju je, mesti ada tambah-tambahan lagi komen-komen tambahan lagi. Sebab sama. So, I rasa memang paling common is found family, tu perseverance. Satu lagi macam I think how you adapt to things kot, yang membuatkan kita kadang-kadang macam ada someone lah, dia ada satu buku ni I suka tapi sebab author dia problematic, so I dah tak recommend sangat buku tu. Tapi salah satu watak tu I suka, nama dia KD tau, KD Grant daripada buku Illuminae. That book, tapi I suka karakter dia. So karakter dia memang jadi adapt dekat, dia perseverance satu. Satu lagi dia cuba adaptkan diri dia kepada situasi. Contoh macam plan kita berubah. Ya, I pun boleh ambil, yang tu I boleh ambil lah sebab I jenis orang yang susah sikit nak, kadang-kadang kita dah set hari kita, okay, kita buat plan A sampai B, C, D, E, F, G kan, tapi real life doesn't work that way. Sometimes ada benda yang jadi ke apa ke. So sometimes characters dalam buku ni dia mengajar kita macam tu lah. Tu salah satu I nampak juga yang kalau paling common in YA punya books is tu. Satu lagi dia highlight yang sama macam sama, point kita sama. Dia highlight found families. I memang suka gila buku yang highlight found families sebab sometimes nak cakap kadang-kadang orang yang kita kenal tak lama tu pun kadang boleh jadi yang akan ingat sampai forever. Satu lagi dia mengajar kita is not to judge a book by its cover. Sebab kadang-kadang kita nampak orang ni nampak macam biasa je. And I rasa YA juga, it also teaches people to be kind to people. So sometimes kita rasa macam kita hebat kan, orang lain tak ni, tapi kita learn to empathize kot. Itu I dah cakap bukan kind. Dia empathize. To empathize with people. I rasa banyak YA macam tu. So kita akan cuba, bukan simpati, kita cuba nak letakkan diri kita kat tempat orang tu, apa orang tu fikir. In a way lah. So overall, I rasa I nampak common YA dia akan instill nilai-nilai murni macam tu lah. Thank you, New. I nak tambah sikit yang you kata apa tadi, yang you punya point adaptability tu kan. One character yang spring to mind yang adaptable ni, Alina dalam Shadow and Bone. Dia literally dicampak ke dalam satu yang dia memang tak tahu, dia selama kan tak tahu dia adalah Grisha, dan dia tiba-tiba jadi Grisha, dia kena train dan dia kena jumpa totally new people, orang yang dia kenal terus cut contact dengan Mal, dia dah tak jumpa dan dia dibawa ke Little Palace dan dia dapat adapt dengan hidup dekat situ lah. One of the character yang terus lah Alina. She's one of my least favorite characters. Sebenarnya jawapan tu dia hanya dah wrap up dah sebenarnya.
sesi kita malam ni sebab dia punya jawapan tu dah menuju pada konklusi. Tapi ada satu lagi soalan kita boleh entertain juga. Soalan daripada Farah Nadia. Dia tanya selain pada novel Hilal Ashraf, ada tak novel genre YA dari penempatan sesuai untuk remaja sekarang? Mungkin kalau ada. Saya minta maaf, saya kurang baca novel Melayu. Hilal Ashraf ni pun saya start adalah permulaan semula untuk saya mula belajar baca novel Melayu semula. Afi? Jadi saya komen untuk tu. Cari Eve. Ataupun I tak sure I rasa ni lah sebab dia I ingat masa I baca zaman I dekat uni dulu. H. Lovett punya buku tu baru nak cakap dia sama. I baru sebut. I rasa yang tu pun agak I sebut H. Lovett. Mana buku Alah, tak nampak dia macam kan I baca tunas. I baca tunas tu masa zaman uni. Masa tu I very skeptical dengan Malay punya literature tau. Sebab asyik yang kita nampak novel cinta 3 segi dengan CEO anak orang kaya semua tu kan. Lepas tu my friend lah dia kata baca buku ni best, is different, lain daripada yang lain. So I start baca memang betul lah lain daripada yang lain. I rasa memang salah satu author Melayu lah yang memang I betul-betul respect is H. Lovett. I tak tahu ni lelaki ke perempuan sampai sekarang I tahu. Tapi I baca ni masa I sekolah. Dan dia I sangat suka buku ni. I sangat suka buku ni. Tunas ni ni yang I sampai satu tahap I suka buku ni dulu. Kan sekarang dia dah tak diterbitkan sebab JS ni dah close down kan. Ya. Tapi ini yang dah compile. Yang dulu punya tak suka yang macam Iman tunjuk tu. Dia ada 2 tu kan. Punyalah orang selalu pinjam hilang. I rasa dah 5 kali I beli buku yang sama. Sebab nak simpan balik kan punya pasal. Tapi kalau yang lain tu memang H. Lovett lah. Tapi betul macam Farah cakap, H. Lovett sekarang harga yang ni I rasa 200 pun orang jual. Alhamdulillah ada semua. Demand tinggi. Betul? Banyak publisher yang dah approach H. Lovett untuk terbit semula tapi mungkin sebab dia personal reasons dia tak nak terbit lagi. Betul sebab sekarang pun kalau orang nak baca buku H. Lovett, dia letak dekat Wattpad. Memang dia sendiri letak dekat Wattpad semua buku dia punya work for free. Memang letak semua semua. Hampir semua rasa I ada. Sekejap, nanti I bagi link lah. Nanti I akan link. Sebab my friend itu, Zara itu dia bagi I, dia cakap Fina ada memang semua dalam Wattpad. Dia memang dibagi untuk orang baca lah. Is it limited time atau dia akan take off ataupun memang akan stay dekat semua? Memang dia bagi letak situ. No, I mean dia letak for free, dia akan tak, rasanya sampai sekarang ada lagi. Dia unlimited time lah sebab dia cakap sebab sekarang memang susah dapat buku dia. Siapa yang baru nak membaca. Tapi I rasa memang salah seorang yang memang I boleh recommend dan sampai sekarang I suka, even dah tua ni pun I setiap tahun ulang, H. Lovett. I sangat suka buku dia. I rasa salah satu I suka kan, buku apa? Buku tu kat bawah. Versus pun suka, satu lagi Anthem kot. Anthem Tunas. Tunas memang pasal sekolah lah. Tunas memang, dah lah masa tu I kat asrama penuh, dia pun kat asrama penuh. Masa tu memang, kan dia ada satu scene. Dia ada satu scene tau. Dia ada satu scene dia pergi mandi dekat lab. Ya, I pun teringat scene tu. Scene tak ada air. Sekolah. I tak pernah buat. I tak pernah buat. Tapi my friends pernah buat. I macam ya Allah. Sebab I sekolah semua perempuan tau. So selalunya masalah macam ni tak banyak, jarang lah sebab perempuan. Biasalah sekolah all girls school ni dia susah sikit. Benda-benda situ. Dia benda petty je. Kadang bawa phone pun adalah kesalahan paling besar dulu kat sekolah. Tapi bila kawan I buat, I macam dahsyat je korang. So time tu tak ada air. I ingat masa tak ada air. Sekolah I time tu kat Selangor. Time tu tak ada air. Lepas tu macam tu lah. Habis dia pergi mandi dekat lab. Satu lagi dia pernah mandi dekat day one pun punya. Macam mana tak dia punya ambil air tu. Pelik tapi best lah. Itulah yang nak cakap, sorry. I dah rambling. Tapi itu nice. H. Lovett. H. Lovett lah antara memang author tempatan yang sampai sekarang I suka. Ya, betul. H. Lovett is the best. Tapi itulah masalahnya tak dapat nak baca lah. Kesian lah buat pembaca baru. Tapi apapun, betul. Sampai pada penghujung tirai untuk sesi kita pada malam ini, episod kelima. Terima kasih kepada yang menonton di Twitter, di Facebook dan juga di YouTube dan juga bersama kita dalam Zoom.
Mungkin kata-kata terakhir sebagai kesimpulan daripada Amal dengan Afi, kemudian kita akan wrap up. Silakan Amal atau Afi. Amal go first. Nak wrap up, YA ni adalah just satu subgenre. Dia walaupun dia punya target audience yang sepatutnya ataupun dia punya karakter adalah YA, tapi sebenarnya siapa-siapa pun boleh baca. And then buku ni dia adalah dia cerita. Kalau kita boleh tengok movie Moana yang sepatutnya untuk budak-budak, kita orang dewasa pun kita boleh tengok. Why not kita baca buku YA yang diorang kata should be for YA punya target audience kan? It's just a book at the end of the day. Dan as long as kita boleh dapat something daripada buku tu, tak kisah pun. Even children's book pun kita boleh baca. Dan terima kasihlah sebab tengok. Assalamualaikum. Well said lah. I nak tambah sikit je. For me, I selalu bagi slogan ni kat some people yang tanya I kalau tak banyak baca and everything. A reader is still a reader. You read anything that you like, anything that you want, as long as benda tu you dapat memenuhi you punya masa lapang, memenuhi kalau you tengah stress, if the book is your safe haven, it's a getaway. Whatever you do, a reader is still a reader. Whatever genre that you read, kalau you suka YA sampai dah tua pun, even you still read YA, it's okay. Yang penting you suka. The thing is, no one can tell you what you should do. You're the one in charge of yourself. So, yeah, that's how I wrap up. Thank you for watching, everyone. Menonton, ini adalah episod kelima Malaysia Baca hari ini. Bersama kita ada dua orang booktokers terkenal, Amal dan juga Afi. Dan kita pada malam ini membincangkan tentang YA yang adults. Adakah orang dewasa masih membacanya atau tidak? Ternyata jawapannya ialah ya, ada dewasa yang masih membaca YA. Jadi kita akan sambung pada episod ke-6 pada bulan depan, pada tarikh Sabtu terakhir pada bulan Jun. Bersama siapa dan temanya apa, sama-sama kita nantikan. Bersama saya, Imadin Hakim, host anda untuk Malaysia Baca hari ini. Terima kasih. Jumpa lagi. Thank you. Bye-bye. Bye.